Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazlan dalam Let's Talk, program berbicara yang mengupas isu-isu semasa. Dan hari ini kita bersama YB Dr. Zulkifli Ahmad, Ahli Parlimen Kuala Selangor yang juga pengarah eksekutif Pusat Penyelidikan PAS. Selamat datang YB. Terima kasih. Okey. Kita bercakap pasal mengenai politik PAS. PAS sebagai parti yang berlandaskan agama, yakni katanya Islam. Dalam dunia Islam terdapat pelbagai khilafiah ataupun perbezaan pandangan. Ini kan pula dicampur dengan politik. Tidakkah ini akan mewujudkan perpecahan di kalangan umat Islam, khususnya masyarakat Melayu, kerana perbezaan tafsiran dalam politik mengenai Islam? Mungkin pandangan daripada YB. Baik. Terima kasih Saudara Fazlan ya. Terima kasih kerana mengundang saya di sini. Soalan itu nampaknya macam susah, tapi pada saya cukup jelas. Kerana keseluruhan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah bersangkutan dan bersabitan dengan urus takbir manusia. Kalaupun istilah politik itu tidak ada dalam Al-Quran, tetapi keseluruhan tindak tanduk dan urus kelola yang dilakukan oleh Rasulullah, sebab saja diangkat sebagai seorang Rasul, ya, dan diperintahkan untuk mengisytiharkan, ya, risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Lantas Rasulullah terus dalam 13 tahun di Mekah, ya, berhempas pulas pada akhirnya untuk mencari tapak ataupun apa yang dikatakan sebagai pengkalan untuk Islam itu, ya, mendapat, ya, apa yang dikatakan sebagai kuasa mengurus takbir. Sehinggalah, ya, datangnya Madinah. Sebelum pada itu Rasulullah berhijrah, mengantar sahabat-sahabat berhijrah ke Habasyah, berhijrah ke Taif, tetapi akhirnya Madinah merupakan pengkalan yang di sana itulah tertegaknya satu masyarakat. Masyarakat itu yang dianggap, ya, kalau dalam bahasa hari ini sebagai masyarakat Madani, dan itu pun tempatnya namanya Madinah. Madinah dan Madani itu kerana ia merupakan pada sifatnya satu masyarakat yang benar-benar sifatnya itu majmuk dan pluralis sifatnya, berbilang agama, kaum dan bangsa. Maka jelas bagi kita apa yang sebenarnya menjadi peranan Islam pada akhirnya adalah untuk mengurus takbir manusia itu berdasarkan tauhid, berdasarkan risalah tauhid, risalah yang mengajak manusia menyembah Allah, ya, ubudiyatillahi wahdah, mengabdikan diri pada Allah. Dan cara paling jelas untuk mentakbir, untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mengurus takbir urusan hidup itu supaya keseluruhannya adalah tunduk, patuh dan berkiblat dan berkompaskan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab itu kita sebagai orang Islam dalam solat kita dididik dan diajar untuk membuat pengakuan dan pengisytiharan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, ya, salatku, ibadatku, hidupku, matiku, seluruhnya tidak ada satu pun juzuk hidup yang lepas bebas daripada urus takbirnya agama dan Islam itu. Maka kalau dari sudut itulah Islam yang sempurna lengkap, Islam yang dikatakan sebuah satu cara hidup, Islam sebagai ad-din, ya, Islam yang syamil mutakamil sifatnya, sempurna lagi lengkap dan melengkapi. Maka sebuah organisasi parti politik, kalau Islamlah sifatnya, ataupun kalau maknanya yang mendukungnya itu adalah orang Islam, tidak ada cara, tidak ada ideologi, tidak ada conviction, tidak ada akidah, tidak ada peranannya, ataupun tidak ada dasar dan paksinya, perlembagaannya, kecuali berdasarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu yang cuba dihidupkan oleh semua gerakan Islam di seluruh dunia ini, ya, khususnya setelah runtuhnya dan tamatnya, ya, rantaian khilafah Islamiyah yang paling mutakhir Daulah Osmaniyah di Turki dalam tahun 1924. Maka kami merupakan mata rantai perjuangan itu. Dan mutakhir ini dalam konteksnya negara ini PAS bangkit, ya, pada tahun awal lagi sudah pada tahun 1992 sudah bangkit sebagai sebuah parti, sebagai sebuah hizib, sebagai sebuah partai yang berlandaskan dan bersendikan Islam sebagai ideologi, sebagai matlamat, sebagai dasarnya. Maka pada awal-awal kita telah meletakkan dasar perjuangan PAS ini Islam. Ya,
Itulah dia. Dan yang paling penting dalam konteksnya politik negara ini, PAS berdepan dengan sebuah masyarakat majmuk, masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Tidak pelik sama sekali kerana Rasulullah SAW ketika berhijrah daripada Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah langsung berdepan dengan sebuah masyarakat yang sifatnya juga adalah majmuk dan pluralis atau plural dengan erti kata kepelbagaian agama, bangsa dan budaya. Kita punya sandaran itu. Lalu dengan itu bagi kami jelas bagaimana untuk sentiasa merojok dan berguru kembali kepada Rasulullah sebagai rujukan dan sebagai panduan. Semuanya akan dapat kita lihat tindak rencana, tindak rancang, tindak gerak, tindak laku yang dilangsung dan yang dibuat oleh Rasulullah. Itulah sandaran kami. Itulah artinya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri pribadi Rasulullah itu contoh teladan yang paling baik. Ini menyerupakan model kami. Ini merupakan cara gaya kaedah kami bergerak sebagai sebuah parti Islam di negara yang sifatnya majmuk. Persoalan perpecahan dan yang lain itu akan saya jawab seterusnya. Okay, jika dilihat dalam konteks di Malaysia, PAS dilihat memperjuangkan Islam yang kontemporari. Maknanya sanggup bersama dengan DAP, dengan PKR, sanggup bersatu berduduk sama-sama sehingga menghasilkan satu buku jingga. Jadi sudah tentu kita ramai yang melihat dasar DAP sudah tentu ternyata sekular. Dasar PKR tentunya lebih berbentuk kepada modernisasi dan PAS dasarnya adalah Islam. Jadi di mana secara relation hubungannya antara parti-parti politik ni? Jelas bagi kami dalam tindak tanduk sebuah gerakan Islam yang mengambil pentas dan mengambil cara parti, ya, kami mengambil pendekatan sebagai sebuah parti yang bona fide sifatnya berdaftar, ya. Lalu persoalan bagaimana kami menggerakkan perjuangan. Ya, dalam Islam ini ada perkara yang tetap. Itu dikata perkara dalam syariat itu ada dua. Kalau saya pecahkan besarnya, ya. Perkara yang tetap itu perkara-perkara thawabit. Dia tidak boleh berubah. Apa? Contoh akidah. Contohnya akhlak, ya. Perkara itu tetap. Ada perkara-perkara nas yang sifatnya tegas. Dia tidak boleh berubah-ubah, ya. Satu lagi aspek atau satu lagi kategori perkara-perkara dalam syariat itu dikatakan perkara yang boleh saja sifatnya mutaghayyirat. Sifatnya boleh saja berubah. Dia boleh dipanggil the changeables. Yang ini fix, non-changeables. Dia tegas, tetap, apapun. Dia tidak akan berubah dalam apapun. Akhir zaman, awal zaman, ya, dia perkara-perkara akidah tetap sama, perkara-perkara moral, perkara yang dulunya buruk tetap buruk, dunia jelek tetap jelek di sisi syariat Allah SWT. Perkara seperti mencuri, merompak, membunuh, merogol itu semua tidak akan berubah kerana berubahnya zaman. Itu perkara-perkara yang tetap. Perkara-perkara yang berubah, ini dia. Perkara-perkara yang menyinggung perkara-perkara persoalan pentadbiran, ya. Ada prinsip-prinsipnya. Prinsipnya tegas. Wa amruhum syura bainahum contohnya. Maksudnya urus takbir kita itu adalah berlandaskan consultation atau perundingan syura. Bagaimana melakukan syura? Bagaimana mengurus takbir? Bagaimana perlukah ada di sana multi party system ataukah ia satu parti saja yang dalam konteks perkara-perkara seperti ini, lalu kata perkara-perkara governance, perkara-perkara urus takbir, dia sentiasa terbuka. Prinsipnya jelas. Prinsip keadilan, prinsip kesaksamaan, prinsip ketelusan, prinsip amanah, pertanggungjawaban, ya, prinsip rule of law, siyadah al-qanuniyah. Itu semua rule of law dan itu semua prinsip-prinsipnya. Adapun untuk melaksanakan, untuk menterjemahkan, ya, untuk menghayati prinsip-prinsip itu, dia boleh saja berubah-ubah dari sudut pelaksanaan. Sama ada kaedah pelaksanaan, eksekutif aspeknya ke, tanfiziahnya ke, eksekutifnya ke, atau pelaksanaannya ke, ataupun approach dan kaedah dan even termasuklah hal-hal strategi. Ini perkara-perkara yang boleh saja berubah. Dan ini perlu sentiasa mengalami proses perubahan. Islam itu cantik. Sebab itu ia lengkap. Ya, ia cukup, syariat itu cukup lengkap. Lengkap bukan kerana dia ada segala-galanya, tidak. Lengkap kerana dia menurunkan prinsip. Dan lengkap kerana ia boleh saja
dikontekstualiskan dalam bahasa tercanggihnya, ataupun dia akan mengalami proses perubahan zaman. Sebab itu Islam adalah risalah langit yang terakhir, syariat yang terakhir. Maka syariat yang terakhir ini mesti mampu menangani perubahan zaman dan tempat sampailah hari kiamat, sampai ilal yaumul qiyamah. Oleh kerana itu, apa yang menjadi terjemahan gerakan Islam mutaakhir ini, seluruh dunia ini, dan PAS adalah satu mata rantainya dalam konteks negara kita ini. Pendekatan PAS dalam menampilkan bagaimana Islam itu ditawarkan kepada masyarakat majmuk ini. Ya. Kalau sifatnya adalah di negara kita ini, kita mengamalkan sistem multi-party system. Ya. Multi-party maknanya siapa pun yang punya ideologi, ya, punya keyakinan, punya falsafah dan sebagainya, mereka menampilkan parti-parti mereka, bertarung di atas seharusnya padang yang sama rata, merebut sokongan rakyat, mandat rakyat, ya, sebagai pilihan yang boleh diangkat sebagai kerajaan atau kalau tidak menjadi pembangkang. Dalam konteks inilah PAS yang berdepan dengan suasana demokrasi terbuka ini, ya, menampilkan parti kami sebagai salah satu daripada contesting party ataupun parti yang bersaing untuk mendapat sokongan rakyat dan mandat rakyat. Dalam bahasa canggihnya, dalam bahasa Arab dia kata masdaqiyah. Sokongan dan mandat rakyat inilah yang menjadi perebutan pada setiapnya pusingan pilihan raya. Persoalannya, wajarkah PAS mengambil pendekatan tidak bekerjasama dengan mana-mana parti, ya? Bahkan menjadikan PAS itu sebuah parti bersendirian? Ataukah PAS akan bersama-sama dalam apa yang dikatakan dalam bahasa political science, ya, sains politiknya, coalition politik ataupun kerjasama dalam koalisi politik. Nah, ini perkara yang saya sebutkan tadi, antara perkara yang dalam lingkungan perkara mutaghayyirat, perkara yang boleh saja berubah. Dalam perkara-perkara yang boleh berubah, kita jangan jumutkan, jangan kita jadikan ia beku, jangan dia jadi terlalu ia tidak boleh berubah. Dalam perkara yang boleh berubah, kita jangan jumutkan. Dalam bahasa Arab dia kata, jumut tu maknanya jangan kita bekukan, kita mesti buka. Dalam perkara inilah ramai yang kurang faham, bahkan orang Islam pun tak faham mengapa PAS mengambil pendekatan coalition politik. Coalition politik lah. Dalam coalition politik atau muafakat politik, dalam bahasanya, kalau kita nak tahu bahasa Arabnya, tahaluf siasi. Dalam tahaluf siasi inilah orang bertanya, mengapa PAS boleh bekerjasama dengan DAP sementara DAP itu parti yang sekular, bukan Islam. Juga begitu PKR sebagai masalahnya bukan Islam. Kalau nak bekerjasama patutnya dengan UMNO, orang Islam, orang Melayu. Ini saya akan jawab. Ya, pokok persoalan yang nak saya sebutkan ini adalah berdepan dengan suasana masyarakat yang sifatnya majmuk dan demografi ataupun kependudukan yang 60-40, 60% orang Islam Melayu dan 40% yang bukan Melayu, bukan Islam. Maka persoalan besar adalah dalam menangani ini dan berdepan dengan suatu suasana seteru politik yang sudah 57 tahun berdekat lamanya, menguasai kuasa politik yang terlalu besar sehingga wujud keangkuhan, sehingga mewujudkan satu suasana apa yang dikatakan sebagai one party dominant system ataupun satu parti yang terlalu mendominasi, ya, wajah dan juga lanskap politik itu. Maka pendekatan yang paling bijak bagi PAS adalah untuk bersama dalam satu koalisi politik. Dan koalisi politik ini saya tegaskan bukannya satu yang kita reka-reka ataupun kita ikut-ikut sedap-sedap kita, tidak. Ini orang tak faham ni. Kita kembali kepada Rasulullah SAW.